Selamat sejahtera kepada anda semua penonton di rumah. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Cup Break. Anda bersama saya, Nasha Elzira. Kali ini kita akan mengulas mengenai rantai Arcade Malaysia dan akan ke Shah Alam Selangor bersama dengan pasukan, iaitu pasukan yang bersaing dalam kategori Wira KBS. Jadi tanpa kita melengahkan masa, mari sama-sama kita bersama dengan Arcade Malaysia dan juga pasukan Wira KBS tersebut. Bertemu semula kita di Aspirasi Cup Break bersama saya dengan pakar dari Arcade Malaysia, iaitu Encik Husin Adan. Assalamualaikum Encik Husin. Waalaikumsalam. Okey Encik Husin merupakan pakar dari Arcade Malaysia. Ya, jadi betul. boleh tak share dengan kami berapa lama ataupun pengalaman Encik Husin bersama dengan Arcade Malaysia? Okey, pengalaman saya sebagai mekanik lebih kurang dalam 20 tahun. Okey, so saya sudah bekerjasama dengan Arcade tim sekitar 13 tahun macam tu. Saya juga sebagai ketua technical advisor untuk belah engineering lah. Okey, dan juga untuk satu Malaysia punya program, kita ada satu program kat satu Malaysia, program Pro Mechanic. Okey, itu pun diketuai oleh saya juga. Okey, baiklah Encik Husin. Jadi apa fungsi sebenar rantai untuk sesebuah motosikal? Okey, fungsi sebenarnya ialah menyalurkan kuasa enjin ke tayar. Okey. So di sini ialah bermakna barang tu rantai ni perlu lancar dan selamat untuk digunakan untuk para pengguna. Okey. Dan ianya juga datang dalam berbagai macam jenis. Okey. Contohnya 428 normal, kita panggil normal lah. Kita panggil roller chain. Okey. C dan betul 428 O-ring. So itu model yang paling baru lah. So dua model ni berbeza-beza. So untuk model sama 4 series. Ini family 4 series. So untuk yang performance biasanya orang akan pilih 415. So ini bergantung pada pengguna lah. Kalau dia guna untuk jalan raya ke, pergi kerja ke, pergi racing ke, dia boleh pilih lah. Okay. Jadi apa yang terjadi kalau pengguna-pengguna ni tersalah pilih rantai? Okey. Yang ni kesilapan ni kadang-kadang terjadilah. Kadang-kadang sebab kadang-kadang model contohnya rantai gold, okey, 415, dia punya harga lagi tinggi daripada 428. Okey. So orang akan ingat contohnya barang mahal lagi tahan lasak. Okey. Sebenarnya terbalik, bukan bergantung pada harga. Okay? Sebenarnya bergantung pada penggunaan. Okay, jika dia beli rantai yang mahal, yang racing kecil-kecil tu, itu memang dia punya lifespan dia kurang. Lifespan kurang tapi dia untuk performance. Okay? So untuk user yang menggunakan motor tu untuk contoh pergi balik kerja. So kami memang sarankan jenis yang roller chain normal 428 dan juga yang ada seal O-ring. So itu lebih baiklah. Okey, baiklah. Jadi, bagaimana pula dengan dari segi penjagaan rantai ni? Okey, sebenarnya penjagaan rantai ni tak berapa susah pun. Kalau untuk normal punya kegunaan, kebiasaannya kami akan sarankan sekitar 500 km. Okey. Tapi untuk model-model yang O-ring, dia akan lagi dia kurang penyelarasan sebab dia lebih tahan daripada rantai-rantai yang biasa. Okey. So untuk penyelenggaraan memang kami sarankan 500 saja. Dan satu lagi untuk penyelarasan kadang-kadang kita ada jumpa macam contohnya customer tu beli rantai gold, rantai tu agak mahal kan. Rantai tu agak mahal. So dia akan basuh sampai berkilat. So sebenarnya tak baiklah. Sebenarnya memang tak baik. So nanti dia punya surface akan berkarat. Lepas tu dia akan merosakkan dia punya seal sebab di situ dia punya dah jadi kering sangat. Memang rantai tu kilat cantik. Tapi dia tak tahan, dia merosakkan rantai tu sendiri. So kalau boleh kalau dia nak basuh pun selepas dia cuci, saya nasihatkan dia loop semula. Kita letak semula minyak pencil. Okey. Untuk jaga dah. Baiklah, itu dia perkongsian yang sangat jelas yang dikongsikan oleh Encik Husin. Jadi kita berterima kasih kepada Encik Husin kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Aspirasi Cup Break. Jadi kepada anda penonton di rumah, jangan ke mana kerana kita akan kembali selepas ini. Baiklah, saya dah sampai di pusat operasi bagi pasukan Wira Muda Vivia Tech Academy Racing yang berpangkalan di Shah Alam Selangor.
Jadi bersama dengan saya sekarang ini Encik Jemat dan juga Puan Syahila, pemilik pasukan dan juga pengurus pasukan. Terima kasih Nasha kerana sudi datang ke kita punya pangkalan, kita punya bengkel. Bolehlah kita nak tengok dalam bengkel saya macam mana. Okey. Inilah bengkel saya, iaitu Wira Muda punya bengkel. Wira Muda VFTech Academy Racing. Ini adalah jentera saya, ada 2 biji, nombor 28 dan nombor 58. Dan di sebelah kiri saya adalah mekanik saya yang banyak membantu untuk merealisasi saya punya jentera, bagaimana untuk mengimprovekan. Inilah Fadil Fikri Syukur, iaitu yang membantu saya dalam tim sebagai chief mekanik kita orang buat masa ini. Jadi kita nak berbual lebih panjang. Okey, macam tu Nasha. Baik, kita pergi naik atas ofis. Kita berbual panjang ya. Okey, mari. Okey. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Cup Break. Kalau tadi kita dah berbual panjang dengan Arcade Malaysia, kali ini kita akan bersama dengan pasukan Wira Muda VFTech Academy Racing yang kita berada di pusat operasi yang berpangkalan di Shah Alam, Selangor. Dan bersama dengan saya sekarang ini pemilik untuk pasukan Wira Muda VFTech Academy Racing, Puan Syahila, dan juga pengurus pasukan Encik Jemat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita tahu pasukan Wira Muda ni merupakan pasukan yang melahirkan bakat-bakat muda. Baik. Jadi, bagaimana bermulanya dan sejarah boleh kongsi tak dengan kami pasukan Wira Muda? Okey, terima kasih Nasha. Okey, sejarah Wira Muda VFTech Academy Racing sebelum ni ditubuhkan pada 2019. Sebelum itu kami dibabitkan dan terjebak dalam Malaysia Cup Prix pada tahun 2015, iaitu pada masa itu kita orang menjalankan ataupun menurunkan 2 biji jentera daripada kategori Pro M dengan CP115. Objektif untuk Wira Muda VFTech Academy Racing adalah salah untuk mencungkil dan mencari bakat-bakat di mana yang rider-rider yang tak dapat untuk ke pasukan yang lebih, ibarat kita kata pasukan yang lebih besar dan yang tak dipanggil oleh pasukan-pasukan yang lebih berkemampuan. Saya daripada rider yang saya pilih adalah daripada overall nombor 5, nombor 7 sampailah yang ke-15. Rider-rider inilah yang saya pilih dan serapkan diorang kepada pasukan saya, iaitu Wira Muda VFTech Academy Racing. Kebajikan diorang itu dalam Wira Muda ni, kita bukan jaga kebajikan diorang untuk race saja, tetapi di luar, di family dan sampailah adik-beradik diorang, parent kita adalah kita membantu dan memberi komitmen kepada rider ini sepenuhnya lah. Jadi untuk Puan Syahila, jadi kita tahu pasukan ini melahirkan bakat-bakat muda dan menaiki podium tahun lalu. Jadi apa perancangan untuk masa hadapan bagi pasukan ini dan juga pelumba-pelumba muda? Okey, terima kasih Nasha. Okey, untuk tahun hadapan perancangan lebih lagi ke yang lebih bagus lagi lah. Okey, daripada tahun ni, daripada tahun lepas pun saya pun dah nampak perkembangan rider-rider muda ni daripada segi dia orang punya talent lah. Okey, kita mencungkil bakat anak-anak muda ni untuk dia orang lebih lagi kecenderung kepada minat dia orang lah. Okey, macam rider saya untuk tahun depan kita akan upgrade dia punya sisi lah. Untuk rider yang lapis yang bawah kita akan upgrade untuk dia lagi berkembang lah. Dari segi dia punya disiplin. Tu saya ambil saya sebagai owner Wira Muda, saya menitik beratkan disiplin rider. Dan kita orang punya matlamat kita orang kita nak maju ke hadapan daripada factory lah. Walaupun kita tim ni kan, kita nak setanding dengan diorang. Bukan kita nak bersaing, kita bersaing secara hebat. Kita nak lagi improve, kita boleh nampak apa yang rider-rider kita boleh bawa ke hadapan lah. InsyaAllah kalau ada apa-apa tu. Jadi ada perancangan tak suatu hari nanti, mana tahu Wira Muda VFTech Academy Racing
ingin bersaing bersama dengan factory yang lain di kategori premier seperti CP150 ke ataupun CP125? InsyaAllah kalau diberi peluang oleh pihak yang ni untuk sisi yang tinggi, tak salah kita mencuba untuk upgrade kita punya jentera kita lah untuk ke sisi 125 ataupun Y50 lah kan. Siapa tak nak main Y50 kan? Semua nak, tapi kita bajet, kita tengok daripada kita punya kemampuan, kos macam mana. Kalau rasa diberi peluang, insya-Allah kita akan sahut cabaran. InsyaAllah kita akan terus ke hadapan. Itulah kita punya matlamat lah. Baiklah Puan Syahila, boleh kongsikan dengan kami perkara-perkara yang Puan Syahila ketahui selepas menyertai perlumbaan Cup Break dan sebelum-sebelum ni yang tidak tahu, perkara-perkara yang tidak tahu, dan apa perancangan jangka masa panjang untuk bertahan dalam arena sukan lumba motor? First, saya kecimbung dalam dunia pemotoran ni daripada tahun yang saya punya sekap dah daripada 2015 lah. Okey, dari situ kita orang memang minat dalam industri pemotoran ni. Walaupun tak main motor, kita tengok dalam TV just ada satu masa tu direkomendkan oleh kawan, dia pun ada main team favorite lah, team macam biasa. Kita pun ikut. Saya ada pergi di Teluk Intan. First tu saya pergi ke Teluk Intan. Wow, saya tengok macam ni rupanya. Kita pun dapat pas, kita masuk. Macam, itu pengalaman yang tak dapat saya lupakan lah di Teluk Intan masa tu. Saya masuk, saya tengok macam mana tim-tim handle untuk race. Okay, dari situ saya rasa, saya cakap dengan saya punya husband, cakap, apa kata kita join satu tim ni, kita sponsor lah maksudnya. Saya pun keluarkan bajet. Satu kita pun zero, tak ada tahu apa langsung dalam dunia pemotoran ni, memang tak tahu. Kalau orang nak tipu pun, saya pun terima je lah budak-budaknya. Sebab apa? Kita tak tahu kan macam tu. Okey, last kita dapat pengalaman. Okey, dia kata macam ni kita pun ikut. Kita pun dah mulakan lah perancangan tu. Rupanya dari segi tu, rupanya kos terlalu tinggi lah bagi macam kami yang baru nak menapak. Rupanya kos pemotoran ni hebat lah, orang canggih lah, dia bajet lampau besar lah maksudnya. Okay, saya tak putus asa. Kita cuba sikit sebaik sikit, insyaAllah kita, walaupun kalau orang kata okey lah, tak kisahlah kita buat motor dengan orang ke, kita bajet tinggi pun tak apa. Jadi saya perhati sebab saya nak tim saya ke hadapan. Okey, daripada situ saya tengok okey, perkembangan dari segi rider pun ada improve, jentera pun okey, tak ada masalah apa semua, just semua okey. Saya dengan husband cakap okey, macam mana kita tubuhkan satu tim. Itu pun tim daripada pedok private jugalah, tim merah jugalah. Tak adalah masa tu, tapi dalam hati terdetik, kita tak boleh ke macam tu. Okey, saya cakap kan, bukan kata kita nak glamour ke apa, just kita nak cuba boleh ke tak. InsyaAllah dalam Allah punya kuasa, dia bagi rezeki kat kita orang lebih sikit. Kita cuba bincang dengan member-member, sahabat-sahabat lah yang banyak bantu saya dengan husband, kawan lah. Kawan, family banyak support. Dia kata, kita ada produk, asal kita tak improve kita punya produk. Kita nak iklan pun mahal sekarang ni kan. Just dari sini kita kata, okey, kita ambil sikit pengalaman yang kita dapat sikit. Kita cuba buatkan tim yang kita nak. Okey, itulah yang terjadinya 2019, tim Wira Muda VPTEC Academy Racing lah. Itu yang di situ saya dah bangga sebab apa, rider saya semua kita dah berkembang lah, berkembang maju. Just untuk tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah saya memang nak stay sampai kalau dah selagi saya mampu dengan husband saya mampu untuk teruskan saya punya perjuangan menaikkan anak-anak muda kita yang bawah-bawah 17 tahun ni untuk lebih upgrade ke atas lah, mungkin ke Asia, ke mana-mana lah yang dia orang rasa, tapi ikut pada kemampuan yang saya ni. Sebab saya semua bukan yang bajet daripada tim besar-besar. Saya semua daripada modal saya sendiri, daripada sponsor-sponsor yang banyak bantu saya. Saya pun bersyukur kerana ramai sahabat-sahabat, kawan-kawan yang banyak support, family utama yang banyak bagi sokongan daripada kami daripada belakang lah. Ini yang membuatkan saya lebih semangat dengan husband untuk teruskan lagi saya punya bertahan lagi kan saya punya tim.
InsyaAllah sampai ke seterusnya tahun lah. InsyaAllah, kalau itulah yang tujuan saya tubuhkan Wira Muda VPTEC Academy Racing lah, untuk menaikkan lapis muda lah. Itu je lah. Baiklah Cik Jemat, jadi selepas 5 tahun menjadi pengurus pasukan kan, jadi apa pendapat secara peribadi tentang Malaysian Cup Rig dalam melahirkan bakat-bakat pelumba di dalam sukan pemotoran? Okey, pendapat saya selepas 5 tahun dalam berpengalaman dalam berkancah dalam pemotoran. Okey, bagi saya Malaysia Cup Prix ataupun Cup Prix di Malaysia ni adalah satu platform yang menarik dan memang amat membanggakan lah bagi pendapat saya lah, sebab dia membawa dan mencari bakat-bakat baru pelumba-pelumba muda di Malaysia, bukan sahaja di dalam bandar dan di luar bandar. Itu yang amat kita menarik sekali lah. Dan dia membenarkan dan memberikan satu idea-idea dan mempraktikkan yang rider-rider yang di mana yang diorang di luar tak boleh nak main di track, so diorang akan mengundang mereka untuk main di dalam track NCP. So itu adalah satu platform yang amat cantik lah untuk Malaysia Cup Prix untuk ketika inilah. Saya harap Malaysia Cup Prix teruskan dan ada suntikan idea-idea baru untuk bukan kategori daripada 17 tahun ke bawah dan budak-budak muda daripada 5 tahun hingga 12 tahun dan 13 tahun hingga 17 tahun dan seterusnya. Itulah satu platform yang bagus untuk saya, dan saya harap Malaysia Cup Prix sentiasa memberi idea-idea yang lagi bagus dan memang amat membanggakan lah untuk kami semualah. Itu dia penjelasan yang sangat jelas yang diterangkan oleh pemilik Puan Syahilah dan juga pengurus pasukan, iaitu tentang pasukan Wira Muda VPTEC Academy Racing ni. Jadi selepas ini saya akan bersama pula dengan pelumba-pelumba pasukan Wira Muda VPTEC Academy Racing dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Cup Rig. Kalau tadi saya bersama dengan pemilik dan juga pengurus pasukan Wira Muda VPTEC Academy Racing, kali ini saya bersama dengan dua pelumba untuk pasukan Wira Muda, iaitu Akif Hakimi dan juga Ahmad Syamil. Jadi anda berdua boleh kongsikan dengan saya dan juga penonton di rumah bagaimana boleh berminat dalam sukan pemotoran? Saya berkecimpung dalam sukan pemotoran dari umur saya 5 tahun. Saya pergi selection untuk up lagi kategori. Saya pergi selection Wira Muda di VPTEC Academy Racing. Hinggalah sekarang. Ahmad Syamil? Saya berkecimpung dalam pemotoran ni daripada abang saudara saya. Dia yang start dulu main motor dan saya terikut dia. Dan pada umur 13 tahun saya sudah start main dan saya stop sekejap, dan umur 14 baru start semula untuk selection One Man Honda. Dan pas 2019 saya sambung lagi One Man Honda. Lepas tu saya cubalah juga untuk up kategori, dan alhamdulillah syukur saya dapat masuk tim Wira Muda VPTEC Academy Racing ni. Baiklah Akif Hakimi, jadi kalau kita lihat tahun lalu anda menaiki podium sebanyak 2 kali dan menduduki tangga keseluruhan di tempat yang ke-6 dalam kategori Wira KBS. Jadi apa target untuk tahun ini? Tahun ni target saya tinggi. Saya target tahun ni overall champion. Saya akan cuba buat yang terbaik untuk tim. Ibu bapa saya yang banyak support saya, kawan-kawan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jadi macam Syamil, tahun ini merupakan tahun pertama dalam kategori Wira KBS. Jadi bagaimana untuk tahun ini dengan perlombaan yang baru saja berlangsung pusingan pertama di Sepang? Saya tak target tinggi, cuma saya target untuk overall top 10.
Baiklah Kimi dan juga Syamel. Jadi apa perkara yang tidak boleh dilupakan ketika berlumba di Malaysian Cup Ring? Macam saya pada tahun lalu, saya cuba buat yang terbaik pada round pertama. Tapi saya jatuh pada lap yang ke-7 macam tu. Dan saya bangkit semula, saya habiskan race saya. Dan itu kenangan pahit saya lah. Tapi kenangan manis saya cuba lagi pada round 2 dan round seterusnya untuk naik podium dan alhamdulillah saya capai benda tu dan seterusnya saya cuba untuk habiskan pada round tahun lalu dan alhamdulillah saya dapat overall yang nombor 2. Daripada saya pula tahun lepas saya punya target podium dan saya dapat target saya podium tahun lepas 2 kali di Pontian dan di Jempol. Kenangan baik saya lah di Terengganu. Saya punya target untuk podium tapi masa ujian masa saya keluar dalam 5 lap saya jatuh. Dan final saya cuba try yang terbaik, saya starting petak 17 dan saya menambahkan rank tempat ke-5. Itu kenangan baik saya. Dan sekali saya mengucapkan terima kasih pada Bos Jimat, Bos Sheila dan ibu bapa saya yang banyak membantu saya, tim, mekanik, kawan-kawan saya dan lain-lain lah. Jangan lupa support saya dalam Malaysian Cup Ring tahun 2. Baiklah, bagaimana pendapat anda berdua tentang perlumbaan Malaysia Cup Ring yang sekarang ini ramai melahirkan pelumba-pelumba yang bersaing di peringkat yang lebih tinggi? Pada saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Malaysian Cup Ring sebab dia melahirkan bakat-bakat muda lah dalam negara Malaysia ni. Saya pun berterima kasih juga kepada Malaysian Cup Ring kerana buat anjuran sukan bermotor macam ni kerana boleh melahirkan ramai lagi pelumba yang bagus. Saya pun boleh dapat belajar untuk mengejar cita-cita saya sampai ke MotoGP. Daripada sinilah saya belajar pada Malaysian Cup Ring. Baiklah, itu dia perkongsian dari dua pelumba pasukan Wira Muda VPL Tech Academy Racing dan sampai di sini saja episod kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang bersama dengan saya, Nasha Ezira. Kita Encik Hussein ceritakan dah mula-mula start dulu lah. Wira Muda VPL Tech Racing Academy. Jadi jap. Nama tu terbalik ke Academy Racing yang berpangkalan. Nama tu. Adalah. Okay, bantik. Selangor Shah Alam. Academy Racing ya, kita tengok. Susah juga nak tu. Wira. Pengacara anda Nasha Ezra, jumpa lagi dan bye-bye. Tak.